Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 1.1.3 iaitu tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Baik, semua atom unsur halogen dia cenderung untuk menerima elektron untuk membentuk ion halida. Okey, halogen tu maksudnya unsur kumpulan 17 ya. Unsur kumpulan 17 ni nama dia adalah halogen ya. Kita ada fluorin, klorin, bromin, iodin dan juga astatin. Jadi semua unsur kumpulan 17 ni dia cenderung untuk menerima elektron untuk membentuk ion halida. Kenapa mereka ni cenderung untuk terima elektron ya? Sebabnya ialah okey, kita tengok ya. Contohnya kita ada klorin dengan bromin. Okey, dalam makmal kita hanya ada halogen klorin, bromin dan juga iodin saja. Fluorin dengan astatin kita tak ada sebab dia sangat bahaya sangat berbahaya sebab dia sangat reaktif. Jadi dalam contoh ini saya nak buat perbandingan antara atom klorin dan juga atom bromin ya. Jadi kita tahu atom klorin ni nombor proton dia 17. Okey. Oleh kerana dia adalah atom bermaksud dia adalah neutral. Jadi bilangan proton pun sama, bilangan elektron pun sama dengan bilangan proton iaitu 17. Maka susunan elektron bagi atom klorin adalah 2.8.7. Okey. Jadi ini adalah gambar rajah atom klorin. Kita ada 3 petala. Petala pertama diisi dengan 2 elektron. Petala kedua diisi dengan 8 elektron, manakala petala ketiga iaitu petala valence diisi dengan 7 elektron. Okey. Jadi kalau perhatikan petala terluar ini iaitu petala valence dia tak cukup dengan elektron. Maksudnya dia tak lengkap lagi, dia tak stabil lagi. Di mana petala terluar ni dia mesti diisi dengan 8 elektron. Bermaksud dia tak cukup lagi 1 elektron. Sebab itulah unsur kumpulan 17 ni dia cenderung untuk menerima elektron untuk dia jadi lebih stabil ya. Jadi petala valence klorin dia tak cukup 1 elektron. Jadi atom klorin dia cenderung untuk menerima 1 lagi elektron. Dia cenderung untuk menarik 1 lagi elektron untuk membentuk ion klorida. Atom klorin dia tak stabil sebab petala valence dia tak penuh. Jadi dia cenderung untuk menerima 1 lagi elektron daripada unsur lain. Okey, apabila atom klorin dia menerima 1 elektron, atom klorin tu adalah neutral, tiada charge. Dia tambah 1 elektron, elektron tu adalah bercas negatif. Jadi dia akan menghasilkan ion klorida yang bercas negatif. Okey. Klorin ni nama dia halogen. Ion klorida ni nama dia ion halida. Okey, jadi dan kita tahu klorin ni dia tak boleh wujud sorang-sorang Dia mesti wujud dalam bentuk molekul baru dia stabil. Maka molekul klorin dia akan menerima 2 elektron untuk membentuk 2 ion klorida. Molekul klorin dia akan menerima 2 elektron untuk membentuk 2 ion klorida. Begitu juga untuk atom bromin Atom bromin kalau awak perhatikan petala valence-nya tak penuh. Dia tak cukup lagi 1 elektron. Jadi atom bromin dia akan tarik 1 elektron, dia akan tambah 1 elektron untuk membentuk ion bromida. Tapi oleh kerana awak kena ingat unsur kumpulan 17 ni dia tak stabil, jadi dia mesti wujud dalam bentuk molekul. Bermaksud 1 molekul bromin dia akan tarik 2 elektron untuk membentuk 2 ion bromida. Jadi kalau awak perhatikan di sini, apabila kita menuruni kumpulan 17 saiz atom semakin bertambah. Kenapa saiz atom semakin bertambah? Sebab bilangan petalanya semakin bertambah. Awak ingat apabila kita menuruni kumpulan 17 saiz atom semakin bertambah. Baik. Oleh itu halogen dia akan mengalami tindak balas penurunan. Kenapa halogen mengalami tindak balas penurunan? Sebab dia menerima elektron. Kan kita dah belajar kalau kita tambah elektron bermaksud dia akan mengalami tindak balas penurunan.
Apabila dia mengalami tindak balas penurunan, bermaksud pada masa yang sama dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Halogen ini dia akan mengalami tindak balas penurunan sebab dia menerima elektron, dan pada masa yang sama halogen ini dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Baik. Baik, kita lihat ini adalah halogen. Okey. Halogen tu yang ini, fluorin, klorin, bromin, iodin dan juga estetin Manakala ion dia dikenali sebagai ion halida. Okey, dan kita tahu daripada aktiviti tadi halogen ni dia tak stabil, maka untuk stabil dia akan tarik elektron daripada unsur lain untuk membentuk ion halida. Oleh kerana halogen dia menerima elektron, dia tambah elektron, bermaksud halogen tu akan mengalami tindak balas penurunan. Terima elektron, dia akan mengalami tindak balas penurunan. Jadi persamaan setengah yang kita boleh buat adalah, kita ambil contoh klorin persamaan dia ke kanan. Bermaksud ini adalah persamaan sebenar. Klorin dia akan tambah elektron untuk membentuk ion klorida. Okey. Jadi oleh kerana halogen ini dia mengalami tindak balas penurunan dalam pada masa yang sama, dia juga akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Halogen dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Baik, kemudian kita lihat pula ion halida. Bila kita bercakap tentang ion halida, bermaksud kita akan tengok yang sebelah kanan ini. Jadi oleh kerana ion halida di sebelah kanan, bermaksud tindak balas yang berlaku dia ke kiri. Jadi persamaan setengah yang sebenar adalah, kita akan mula daripada sini ion klorida dia akan melepaskan elektron untuk membentuk atom ataupun molekul klorin. Ion klorida dia akan melepaskan elektron untuk membentuk molekul klorin. Jadi oleh kerana ion klorida ini melepaskan elektron, bermaksud ion halida ini dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Semua ion halida ini dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan sebab dia melepaskan elektron. Dan oleh kerana dia mengalami tindak balas pengoksidaan, bermaksud ion halida ini dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Baik. Jadi kita lihat unsur halogen dahulu. Apabila kita menuruni kumpulan 17, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan dia berkurang. Halogen ini dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Apabila kita menuruni kumpulan 17, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan dia akan berkurang. Okey, kenapa dia akan berkurang? Okey, dia ada kaitan dengan saiz atom tadi. Apabila kita menuruni kumpulan 17, saiz atom semakin bertambah, semakin besar. Apabila saiz atom semakin besar, nukleus semakin sukar menarik elektron. Okey, kenapa dia nak tarik elektron? Tadi saya dah ajar atom kumpulan 17 ni dia tak stabil sebab dia tak cukup satu elektron. Jadi untuk stabil dia perlu tarik satu elektron untuk diisikan ke dalam petala valens. Jadi semua halogen dia akan tarik satu elektron untuk diisikan ke dalam petala valens. Siapakah yang akan menarik elektron ini? Yang akan tarik elektron adalah nukleus. Kenapa nukleus yang akan tarik elektron? Sebab dalam nukleus ada proton. Proton tu bercas positif, manakala elektron adalah bercas negatif. Jadi proton yang akan tarik elektron untuk masuk untuk diisikan ke dalam petala valens. Proton tersebut terletak di dalam nukleus kan. Jadi kita boleh katakan nukleus yang akan tarik elektron. Okey, kalau perhatikan kedua-dua gambar ini saiz atom klorin lebih kecil berbanding saiz atom bromin. Jadi oleh kerana saiz atom klorin lebih kecil, bermaksud jarak elektron dengan nukleus semakin dekat berbanding atom bromin jarak nukleus dengan elektron semakin jauh. Bermaksud kekuatan nukleus atom klorin lebih kuat, lebih mudah untuk menarik elektron,
berbanding nukleus atom bromin, dia lebih sukar untuk menarik elektron sebab jaraknya lebih jauh. Okay, atom klorin lebih mudah untuk menarik elektron sebab jarak dia lebih dekat. Atom klorin lebih sukar untuk menarik elektron sebab jaraknya lebih jauh. Jadi kita boleh katakan semakin menuruni kumpulan 17, nukleus semakin sukar menarik elektron sebab saiz atom semakin besar. Okay, faham ya? Oleh kerana nukleus semakin sukar menarik elektron, bermaksud halogen semakin sukarlah mengalami penurunan. Sebab halogen dia akan tarik elektron. Bila dia tarik elektron, bermaksud dia akan mengalami penurunan. Semakin sukar dia tarik elektron, semakin sukarlah halogen itu mengalami penurunan. Okey. Oleh kerana dia semakin sukar mengalami penurunan, bermaksud kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan pun semakin berkurang. Okey, faham ya? Baik, kita lihat pula apa akan jadi kalau kita menaiki kumpulan 17 ya. Okey, apabila kita menaiki kumpulan 17, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan bertambah. Tadi apabila kita menuruni kumpulan 17, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan berkurang. Sebaliknya, apabila kita menaiki kumpulan 17, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan dia semakin bertambah. Kenapa? Sebabnya adalah apabila kita menaiki kumpulan 17, ya, awak lihat saiz atom semakin berkurang. Okey. Halogen ni dia cenderung untuk menarik elektron. Oleh kerana saiz atom semakin berkurang, semakin mudahlah nukleus untuk menarik elektron, ya. Bila saiz atom semakin kecil, semakin mudah nukleus untuk menarik elektron. Oleh kerana nukleus semakin mudah menarik elektron, bermaksud halogen tersebut semakin mudahlah mengalami penurunan. Oleh kerana dia semakin mudah mengalami penurunan, bermaksud kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan pun semakin bertambah apabila menaiki kumpulan 17. Faham ya? Okey, sekarang kita nak tengok pula ion halida. Ion halida yang ini, yang di sebelah kanan ni. Okey, ion halida dia akan bertindak sebagai ejen penurunan ya. Apabila menuruni kumpulan 17 ya, kekuatan ion halida sebagai ejen penurunan semakin bertambah. Okey, kenapa ini berlaku? Baik, dia ada kaitan juga dengan saiz atom kan. Okey, kita lihat ya. Apabila menuruni kumpulan 17, saiz atom semakin bertambah. Okey. Ini menyebabkan nukleus semakin mudah melepaskan elektron. Okey. Awak lihat persamaan ini, ion halida dia cenderung untuk melepaskan elektron. Okay, kita ada contoh ini, kita ada ion klorida ya. Ion klorida dia ada lebih satu elektron. Jadi ion klorida ini dia cenderung untuk melepaskan elektron untuk membentuk atom klorin ataupun molekul klorida. Jadi, kalau bandingkan ion klorida dengan ion bromida, saiz atom ion klorida lebih kecil berbanding saiz atom ion bromida. Semakin kecil saiz atom, semakin dekatlah jarak elektron valence dengan nukleus. Apabila saiz atom semakin besar, semakin jauhlah jarak elektron dengan nukleus. Oleh kerana jarak elektron valence dengan nukleus ion bromida lebih jauh, bermaksud daya tarikan nukleus dengan elektron valence ni semakin lemah. Maksudnya semakin mudahlah elektron valence ini dilepaskan. Berbanding jarak antara elektron valence dengan nukleus ion klorida ni dia lebih dekat, bermaksud daya tarikannya lebih kuat, bermaksud semakin mudah, semakin sukarlah elektron valence ini dilepaskan. Jadi kita boleh katakan apabila menuruni kumpulan 17 nukleus semakin mudah melepaskan elektron. Okey, apabila nukleus semakin mudah melepaskan elektron, bermaksud ion halida itu semakin mudah mengalami tindak balas pengoksidaan. Sebab ion halida ni dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Apabila semakin nukleus semakin mudah melepaskan elektron, bermaksud ion halida semakin mudah mengalami pengoksidaan
dan seterusnya, kekuatan ion halida sebagai ejen penurunan semakin bertambah apabila menuruni kumpulan 17. Faham ya? Baik, kita lihat pula apa akan jadi kalau menaiki kumpulan 17 ya. Apabila menaiki kumpulan 17, kekuatan ion halida sebagai ejen penurunan semakin berkurang. Okey, kenapa dia semakin berkurang? Awak terbalikkanlah konsep dia kan. Okey ya. Apabila menaiki kumpulan 17 ya, saiz atom semakin berkurang. Ya, apabila saiz atom semakin berkurang ya, semakin sukarlah nukleus untuk melepaskan elektron kerana jarak nukleus dengan elektron valens itu semakin dekat. Bermaksud kekuatan daya tarikan nukleus dengan elektron valens itu semakin kuat. Jadi semakin sukarlah nukleus untuk melepaskan elektron. Oleh kerana nukleus semakin sukar melepaskan elektron, bermaksud ion halida dia semakin sukar mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi kita katakan kekuatan ion halida sebagai ejen penurunan semakin berkurang apabila menaiki kumpulan 17. Okey, faham ya? Okey, kita lihat tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey. Maksudnya adalah kita nak sesarkan ataupun singkirkan halogen daripada larutan halidanya dengan menggunakan halogen lain. Okey. Penyesaran halogen dilakukan dengan menambahkan satu halogen yang berlainan jenis ke dalam suatu larutan halida lain. Di mana halogen yang berada lebih atas dia lebih reaktif. Maka dia dapat menyesarkan halogen di bawah, iaitu yang kurang reaktif daripada larutan halidanya. Okey. Kita tengok klorin ni dia berada di atas bromin. Jadi klorin dia lebih kuat. Bermaksud klorin dia boleh sesarkan bromin. Klorin juga dia berada di atas iodin. Bermaksud klorin ni lebih kuat. Jadi klorin dia boleh sesarkan iodin. Ya. Awak kena ingat, unsur di atas lebih kuat berbanding unsur di bawah. Bermaksud unsur di atas dia boleh sesarkan unsur di bawahnya. Klorin boleh sesarkan bromin dan juga iodin. Manakala bromin dia tak boleh sesarkan klorin. Sebab bromin tu dekat bawah klorin. Unsur di bawah lebih lemah berbanding unsur di atas. Jadi bromin dia tak boleh sesarkan klorin. Begitulah contoh yang lain. Okey, kita nak lihat contoh. Contoh tindak balas penyesaran bromin daripada larutan halidanya. Contoh kita gunakan larutan kalium bromida oleh klorin. Okey, maksudnya kita nak lihat adakah klorin ni boleh sesarkan bromin daripada larutan kalium bromida. Okey, caranya adalah kita isikan larutan kalium bromida di dalam sebuah tabung uji. Kemudian kita titiskan beberapa titisan air klorin. Okey. Jadi langkah pertama kita perlu tulis bahan tindak balas. Bahan tindak balas tu maksudnya kita ada klorin, kita tambahkan dengan kalium bromida. Okey, hasil tindak balas kita tunggu dulu. Kita tulis dulu bahan tindak balas. Langkah kedua, kita kena fikir, kita kena kenal pasti sama ada adakah klorin boleh sesarkan bromin daripada larutan kalium bromida ataupun tak. Adakah klorin ni boleh sesarkan bromin daripada larutan kalium bromida. Maksudnya adakah klorin ni boleh tendang bromin ni, boleh ambil alih tempat bromin ni untuk membentuk ikatan, untuk membentuk sebatian dengan kalium. Okay, macam mana kita nak tahu? Kita kena ingatlah ni kan. Kita kena ingat unsur kumpulan 17. Fluorin, klorin, bromin, iodin dan estetin. Dan saya dah ajar tadi unsur di atas lebih kuat daripada unsur di bawah. Bermaksud unsur di atas boleh sesarkan unsur di bawah. Jadi kita akan tengok kita akan tengok unsur sorang-sorang ni Klorin, klorin dia berada di atas bromin, maka klorin dia boleh sesarkan bromin daripada larutan kalium bromida. Jadi klorin dia boleh sesarkan bromin
dia akan membentuk sebatian dengan kalium. Dia akan membentuk sebatian baru iaitu kalium bromida. Dan bromin ni dia akan jadi macam ni. Okey. Dan kita kena seimbangkan. Kita kena seimbangkan persamaan ya. Bromin di sini ingat bromin dia tak boleh wujud seseorang. Awak tak boleh tulis Br saja. Mesti tulis dalam bentuk molekul Br2. Jadi di sini ada dua bromin. Jadi dekat sini pun kita kena seimbanglah. Letaklah 2 di sini kan. Kemudian di sini kita ada 2 klorin. Di sini pun letak 2. Jadi kita dah seimbang dah. Maka inilah yang dinamakan sebagai persamaan kimia. Okey ya. Langkah ketiga, kita kena tulis persamaan setengah. Macam mana kita nak tulis persamaan setengah? Persamaan setengah ni kita peroleh daripada persamaan kimia. Caranya adalah, okey, kita keluarkan unsur. Okey, kita keluarkan ion. Okey, dalam kes ini awak tengok, ini adalah molekul klorin. Hanya dia sahaja unsur klorin kan. Jadi kita tulis balik klorin. Yang ini sebatian kalium bromida, bermaksud ada 2 jenis ion, iaitu kita ada ion kalium dan juga ion bromida. Awak kena ingatlah, ion kalium itu bercas positif, ion bromida itu bercas negatif. Dan dia ada 2 dekat depan, kita tulislah 2 Okay, yang ini dia ada 2 ion yang berbeza, jadi kita keluarkan setiap ion. Kita ada 2 ion kalium dan juga 2 ion klorida. Yang ini ada satu jenis saja kan, jadi kita tulis saja, kita tulis balik molekul bromin. Kemudian kita kena perhatikan unsur di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, ion di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, yang mana sama? Yang sama adalah ion kalium kan. Jadi ion yang sama kita boleh hapuskan, kita boleh potong macam tu kan. Kemudian kita lihat ya, molekul klorin dia akan menjadi ion klorida. Okay, jadi kita kena kenal pasti apakah tindak balas yang berlaku. Adakah dia adalah tindak balas pengoksidaan ataupun tindak balas penurunan. Macam mana nak tahu? Okay, kita kena tahulah, kita kena tengoklah dia punya nombor pengoksidaan. Okay, nombor pengoksidaan molekul klorin adalah kosong. Ingat ya, molekul nombor pengoksidaan dia sentiasa kosong. Ataupun awak lihat cas atasnya. Cas atas dia kosong kan. Jadi kita tulis kosong. Manakala nombor pengoksidaan bagi ion klorida adalah negatif 1. Kenapa negatif 1? Tengoklah cas dia. Cas dia negatif 1. Oleh kerana nombor pengoksidaan dia berubah daripada kosong kepada negatif 1. Bermaksud nombor pengoksidaan semakin berkurang kan. Jadi kita tahu apabila nombor pengoksidaan dia berkurang, bermaksud dia mengalami tindak balas penurunan. Faham ya? Okay, kita lihat pula ion bromida, dia akan bertukar menjadi molekul bromin. Okay, jadi kalau sebelah sini tindak balas penurunan, satu lagi tentulah tindak balas pengoksidaan kan. Kenapa dia mengalami tindak balas pengoksidaan? Sebab nombor pengoksidaan ion bromida adalah negatif 1 sebab casnya negatif 1. Manakala nombor pengoksidaan molekul bromin adalah kosong sebab cas dia kosong. Jadi dapat diperhatikan ya, nombor pengoksidaan berubah daripada negatif 1 kepada kosong. Bermaksud nombor pengoksidaan dia semakin bertambah kan. Oleh kerana nombor pengoksidaan semakin bertambah, bermaksud dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi, dapatlah kita tulis persamaan setengah. Awak nak tulis persamaan setengah penurunan dulu boleh. Awak nak tulis persamaan setengah pengoksidaan dulu pun boleh. Okay. Persamaan setengah penurunan ialah molekul klorin, oleh kerana dia mengalami penurunan, bermaksud kenalah tambah elektron kan. Dia akan menjadi ion klorida. Seimbangkan. Okay, kita seimbangkan. Okey, kemudian persamaan setengah pengoksidaan, yang ini bromin ni kan, di mana ion bromida dia akan melepaskan elektron. Kenapa dia melepaskan elektron? Sebab dia mengalami pengoksidaan untuk menghasilkan molekul bromin. Seimbangkan persamaan setengah ini. Okey. Langkah berikutnya, langkah keempat, kita tulis persamaan ion. Macam mana nak tulis persamaan ion? Langkah pertama, kita kena seimbangkan bilangan elektron. Okey, sekarang bilangan elektron dah sama, 2, 2. Bila dah sama,
kita bolehlah tulis persamaan ion di mana bahan di sebelah kiri kita tulislah di sebelah kiri. Bahan di sebelah kanan kita tulislah di sebelah kanan. Jadi inilah dia persamaan ion. Langkah kelima, kita nak lihat pemerhatian ya. Macam mana kita nak tahu apakah yang berlaku? Kita lihat persamaan setengah ini ya. Okey, kita lihat persamaan setengah penurunan dahulu ya. Ini adalah molekul klorin ya. Air klorin ni dia warna dia kuning kehijauan. Awak kena ingat ya, air klorin dia berwarna kuning kehijauan. Selepas tindak balas berlaku, molekul klorin dia akan bertukar menjadi ion klorida, di mana ion klorida ini dia tiada warna. Awak kena ingat ya, semua ion halida, semua ion kumpulan 17 dia tiada warna. Okey, jadi pemerhatian yang kita boleh tulis adalah warna air klorin bertukar daripada kuning kehijauan kepada tiada warna. Warna air klorin bertukar daripada kuning kehijauan kepada tiada warna. Kenapa dia berlaku? Apakah inference yang kita boleh tulis? Molekul klorin telah diturunkan. Ya? Molekul klorin telah diturunkan. Menerima elektron tu maksudnya telah diturunkan. Okay, ya? Kita lihat pula pemerhatian di sini. Okay. Ini adalah ion bromida. Awak ingat ya, semua ion halida dia tiada berwarna. Jadi ion bromida tiada warna. Selepas tindak balas dia menjadi molekul bromin. Ya, dia menjadi molekul bromin dan kita tahu warna molekul bromin adalah berwarna perang. Okey, jadi pemerhatian kita adalah warna larutan kalium bromida bertukar daripada tiada warna kepada warna perang. Okey, asalnya larutan kalium bromida itu tiada warna. Okey, apabila kita tambah air klorin, tindak balas berlaku, dia akan menghasilkan molekul bromin yang berwarna perang. Jadi kita boleh katakan warna larutan kalium bromida bertukar daripada tiada warna kepada warna perang. Kenapa ianya berlaku? Jadi inference-nya yang kita boleh tulis, ion bromida telah dioksidakan. Ya? Ion bromida telah dioksidakan kerana dia melepaskan elektron. Okey, faham ya? Awak kena ingat semua ion halida dia tiada warna. Okey, kita nak lihat warna halogen di dalam larutan aqueous dan juga di dalam pelarut organik. Pelarut organik yang kita gunakan adalah 1,1,1,3-chloroetana, iaitu formula dia adalah CH3CCl3. Awak kena ingat ya. Baik ya, warna halogen di dalam larutan aqueous sukar ditentukan kerana warnanya bergantung kepada kepekatan halogen tersebut. Bermaksud kalau halogen tu cair, warnanya lain. Kalau halogen tu pekat, warnanya lain ya. Jadi ya, macam mana kita nak tentukan, kita nak sahkan warna dia, kita perlu campurkan dengan pelarut organik. Iaitu pelarut organik yang kita gunakan adalah 1,1,1,3-chloroetana. Ya. Jadi ya, kita lihat air klorin dahulu ya. Air klorin, warna asal air klorin iaitu warnanya dalam larutan aqueous, warnanya kuning pucat. Kemudian apabila kita tambahkan pelarut organik 1,1,3-chloroetana ke dalam air klorin ini, warnanya kekal kuning pucat. Dia tak nampak lapisan ni. Warna dalam larutan aqueous dia warna kuning pucat, warna dalam 1,1,3-chloroetana pun warna kuning pucat. Okey. Kemudian air bromin pula warnanya dalam larutan aqueous dia warna perang ataupun warna perang kekuningan ataupun warna kuning. Dia bergantung kepada kepekatan air bromin tersebut. Semakin pekat semakin perang, semakin cair semakin kuning. Jadi ya, apabila kita tambahkan dengan pelarut organik 1,1,3-chloroetana, warna dia sama saja, tak berubah. Di lapisan bawah adalah yang telah kita tambahkan dengan pelarut organik, di lapisan atas adalah larutan aqueous. Okey, pelarut organik dia lebih tumpat. Pelarut organik dia lebih tumpat berbanding larutan aqueous. Jadi pelarut organik ni dia akan berada di bahagian bawah. Baik. Kita lihat pula air larutan iodin ya. Warna
iodin di dalam larutan aqueous dia warna perang atau perang kekuningan ataupun warna kuning. Dia sama dengan warna air bromin. Jadi macam mana kita nak sahkan sama ada dia air bromin ataupun larutan iodin? Sebab itulah kita kena tambahkan dengan pelarut organik. Jadi apabila kita tambahkan dengan pelarut organik, ya, kalau dia iodin, dia akan bertukar jadi warna ungu. Kalau dia bromin, dia akan kekal menjadi warna perang. Okey, ya. Awak kena ingat, ya, warna larutan iodin dia warna perang, sama dengan warna bromin. Jadi macam mana kita nak bezakan, macam mana kita nak sahkan sama ada adakah dia air bromin ataupun larutan iodin? Kita kena tambahkan dengan pelarut organik 1,1-trichloroetana. Kalau dia air bromin, dia kekal jadi perang, tapi kalau dia iodin, dia akan bertukar menjadi warna ungu. Itulah tujuan kita, kenapa kita kena tambah dengan pelarut organik, sebab kita nak sahkan, okey, larutan apa, Okey, awak kena ingat, ketumpatan pelarut organik 1,1-trichloroetana dia lebih tinggi, sebab itulah dia berada di lapisan bawah. Okey, kita nak tengok tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Kita ada larutan halida, kalium klorida, kalium bromida dan juga kalium iodida. Kemudian kita ada halogen. Apa akan berlaku kalau kita tambah halogen lain ke dalam larutan halida ni? Kita tak boleh tambah halogen yang sama, kita kena tambah halogen yang lain, Seperti tadi, katakan dalam tabung uji kita isikan dengan larutan kalium klorida, kemudian kita titiskan beberapa titis air bromin. Okey, jadi apakah yang akan berlaku, Mula-mula kita tulis dulu bahan tindak balas. Bromin kita tambahkan dengan larutan kalium klorida. Okey, kemudian kita kena fikir, adakah tindak balas ini boleh berlaku? Okay, macam mana kita nak tahu? Kenalah rujuk. Kenalah rujuk ini kan. Unsur kumpulan 17. Dan kita dah belajar, unsur di atas dia lebih kuat, dia boleh singkirkan unsur di bawah. Unsur di atas lebih kuat, boleh singkirkan unsur di bawah. Sekarang kita lihat yang sorang-sorang ni. Bromin, dia berada di bawah klorin. Jadi bromin dia tak boleh singkirkan klorin. Sebab bromin ni lebih lemah. Jadi kalau bromin tak boleh singkirkan klorin, bermaksud tindak balas itu tidak berlaku. Jadi hasil tindak balasnya sama sajalah. Sebab tindak balas tidak berlaku, bermaksud dia kekal sama. Bahan tindak balas dia kekal jadi ini. Dia kekal tidak berubah, kan? Jadi kita boleh katakan, asalnya bromin itu berwarna perang, dan awak kena ingat, kalium klorida dia ada ion halida. Semua ion halida dia tiada warna. Awak ingat, semua ion halida dia tiada warna. Sebab itulah larutan kalium klorida tiada warna, larutan kalium bromida tiada warna, larutan kalium iodida pun tiada warna. Sebabnya dia ada ion halida. Jadi kalium klorida ni tiada warna. Kemudian selepas kita campurkan kedua-dua bahan ini, tiada tindak balas berlaku, bermaksud masih lagi ada air bromin, masih lagi berwarna perang. Itu maksud dia. Jadi warna larutan aqueous dia berwarna perang. Kenapa berwarna perang? Sebab ada air bromin. Kemudian kita kena uji, kita kena tambahkan dengan pelarut organik 1,1-trichloroetana. Apabila kita tambahkan dengan pelarut organik, ingat lagi tak apakah warna dia? Kalau bromin, warna dia kekal perang, kan? Warna dia kekal perang. Kita nak lihat pula apakah yang akan berlaku kalau kita tambah iodin, larutan iodin ke dalam larutan kalium klorida. Macam tadi, kita kena fikir, adakah iodin ini boleh sesalkan klorin? Tengoklah ini, kan? Iodin berada di bawah klorin. Bermaksud iodin tu dia lebih lemah. Jadi iodin dia tak boleh sesalkan klorin. Bermaksud tindak balas tidak berlaku. Jadi dia kekal macam ini. Jadi apakah warna iodin? Iodin tu warnanya perang. Sebelum tindak balas warna perang.
Selepas tindak balas pun masih lagi ada iodin sebab tindak balas tidak berlaku, bermaksud warna dia kekal perang. Jadi warna di dalam larutan aqueous adalah warna perang sebab dalam tabung uji tu ada iodin, ya. Dan kita nak tentukan adakah dia benar-benar iodin, kenalah tambah dengan 1,1-trichloroetana. Bila kita tambahkan dengan pelarut organik ini, warnanya bertukar menjadi warna ungu. Jadi itu mengesahkan bahawa di dalam tabung uji ini ada iodin, ya, bukannya klorin. Okey. Kita nak lihat pula tindak balas ini, ya. Apa akan jadi kalau air klorin kita tambahkan dengan larutan kalium bromida? Okey, adakah tindak balas ini berlaku? Tengok sini. Okey, ion klorin dia berada di atas bromin. Jadi klorin lebih kuat, maka klorin dia boleh singkirkan bromin daripada larutan kalium bromida untuk membentuk sebatian baru iaitu kalium klorida. Dan bromin, kita akan dapat molekul bromin di sini, ya. Okey, ya. Jadi, ya, warna dia, okey, sebelum tindak balas, air klorin tu warnanya kuning. Okey, kemudian tindak balas ni boleh berlaku, dia akan menghasilkan air bromin, di mana air bromin warnanya perang. Okey, jadi sekarang dalam tabung uji dah tak ada air klorin. Yang ada adalah air bromin, warnanya perang. Jadi warna larutan aqueous dalam tabung uji nanti dia berwarna perang. Okey, untuk sahkan yang itu adalah bromin, kita kena tambahkan pelarut organik. Kalau dia bromin, dia kekal jadi perang. Okey, faham, ya? Kita nak lihat pula apa akan jadi kalau larutan iodin kita tambahkan ke dalam larutan kalium bromida. Adakah tindak balas ini berlaku? Tengok sini. Iodin berada di bawah bromin. Jadi iodin tu lemah. Dia tak boleh singkirkan bromin daripada kalium bromida. Bermaksud tindak balas ini tidak berlaku. Jadi dia akan sama saja. Bahan tindak balas sama saja di sini, kan? Sebab tindak balas dia tidak berlaku. Jadi apakah warna iodin? Iodin warnanya perang. Sebelum warnanya perang, selepas pun warnanya perang. Sebab tindak balas tidak berlaku, bermaksud dalam tabung uji itu kekal ada iodin. Maka warna di dalam larutan aqueous adalah warnanya perang. Bila kita tambahkan dengan pelarut organik, dia akan bertukar menjadi warna ungu. Itu mengesahkan bahawa dia adalah iodin. Okey, kita lihat pula apa akan jadi kalau air klorin kita tambahkan ke dalam larutan kalium iodida. Klorin berada di atas iodin, bermaksud klorin lebih kuat. Jadi klorin dia boleh singkirkan iodin daripada larutan kalium iodida untuk membentuk sebatian baru iaitu kalium klorida dan juga iodin. Okey, jadi warna dia sebelum tindak balas, klorin ni warnanya kuning. Selepas tindak balas boleh berlaku, dia akan menghasilkan iodin. Iodin warnanya perang. Okey, jadi macam mana kita nak sahkan, ya? Jadi dalam tabung uji kita ada larutan iodin yang berwarna perang. Macam mana kita nak sahkan bahawa itu adalah iodin ataupun klorin? Kenalah tambah pelarut organik. Bila kita tambah pelarut organik di dalam tabung uji, dia akan bertukar menjadi ungu, maka dia mengesahkan bahawa itu adalah iodin. Okey, kita lihat yang ini pula. Apa akan jadi kalau air bromin kita tambahkan ke dalam larutan kalium iodida? Bromin terletak di atas iodin, bermaksud bromin lebih kuat. Jadi bromin boleh singkirkan iodin untuk membentuk sebatian baru iaitu kalium bromida dan juga iodin. Jadi, ya, kita tahu air bromin warnanya perang. Selepas tindak balas akan terhasil larutan iodin yang berwarna perang juga. Jadi dalam tabung uji apa yang kita nampak, apa yang kita lihat adalah warna perang. Tapi kita tak tahu adakah dia bromin ataupun iodin, ya. Jadi macam mana nak tahu? Oleh kerana kedua-dua warnanya sama, macam mana nak tahu? Kenalah tambah pelarut organik. Bila kita tambah pelarut organik, dia bertukar menjadi ungu. Okey, maka kita tahulah yang dalam larutan yang ada di dalam tabung uji itu adalah iodin.
sebab dia bertukar menjadi ungu. Kalau dia kekal menjadi perang, kalau dia kekal warna perang, bermaksud dia adalah air bromin. Okey, faham ya? Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 11 hingga 14 atas. Dan juga latihan di dalam buku teks muka surat 21. Okey, sekian saja video saya. Terima kasih.